Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang saya ni ada salakkan anjing jiran kan, tak boleh buat apa. Kita terima kasih pada Allah SWT, bersyukur kerana kita dapat bertemu lagi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua sihat ya. Hari ini saya nak bincang tentang soal kerjasama PAS dengan UMNO dalam pilihan raya umum yang ke-15 akan datang. Kita tak tahulah, ada kata ujung tahun ni, kata ada tahun depan, kita tak tahulah bila kejadian sebenarnya. Tapi saya tengok telah ada satu usaha untuk PAS bekerjasama balik dengan UMNO. Saya mempunyai pendapat yang khusus tentang perkara ini. Saya kaji sejarah UMNO, saya kaji tentang jatuh bangunnya UMNO ya dalam politik negara kita, dan kita semua peka atau sedar dengan apa yang telah berlaku. Dan kita juga membaca sejarah sebagai satu perkara yang kita jadikan rujukan atau panduan ya dalam kita kita membuat sesuatu perkara atau analisis ya. Dan sebenarnya ini semua adalah kehendak Allah SWT ya. Tuhan yang menentukannya, Allah yang menentukannya. Kita manusia boleh merancang, tetapi yang membuat keputusan qada dan qadar adalah di tangan Allah SWT. Dengan bersedarkan kesedaran itu, maka pendapat saya ini bolehlah tuan-tuan terima sebagai satu pandangan yang boleh kita pakai, ataupun mungkin satu kebetulan besok kalau dia berlaku ya. Dan saya harap kita boleh berlapang dada lah, sebab pendapat masing-masing berbeza kan. Nah, dari segi sejarahnya, UMNO ini adalah satu pertubuhan yang telah ditubuhkan sejak 11 Mei 1946 secara rasmi. Tapi dari segi konsepnya pada 1 Mac 1946 ya di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan sejak itu UMNO telah bergerak dalam politik negara sebagai parti yang mendokongi ataupun yang mengepalai parti perikatan untuk mendapatkan kemerdekaan, dan lepas tu menubuhkan Malaysia pada tahun 63, dan kemudian terlibat dalam 13 Mei 1969, dan akhirnya Tengku meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 70. Dan sejak itu Tun Razak mengambil alih sehinggalah beliau 5 tahun kemudian digantikan oleh Tun Hussein On ya, dan kemudian digantikan oleh Tun Mahathir, dan lepas tu digantikan oleh Tun Abdul Ahmad Badawi, dan lepas tu digantikan oleh Datuk Seri Najib Razak ya, sebelum dia jatuh pada tahun 2018 ya dalam pilihan raya ke-14. Dan sekarang UMNO sedang mengetui satu kerajaan yang dianggoti oleh beberapa buah parti. Jadi sejarah ini sangat penting kita perhatikan. Pertama, kerana sejarah ini menentukan sebenarnya hala tuju sebuah parti politik itu di dalam menguruskan ataupun di dalam memberi kepimpinan kepada negara kita, dan juga parti ini juga menentukan perkara-perkara yang membangunkan negara dalam pembangunan negara, dan juga dalam jatuh bangun negara kita dalam pesada dunia. Dan sepanjang dia mentadbir selama 61 tahun, UMNO telah bersama dengan Parti Perikatan yang dianggoti oleh MCA-MIC, dan lepas tu oleh Barisan Nasional yang dianggoti oleh beberapa belas parti politik. Dia telah membangunkan negara ya ke peringkat yang bagus, yang cemerlang, dan akhirnya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan melalui gelombang kehidupan antarabangsa ya. Dan alhamdulillah kita telah berjaya meletakkan Malaysia di pesada dunia dengan disegani dan dikenali, dan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan kemudian bila dia ditadbir oleh parti yang lain, Pakatan Harapan, maka dia kemudian telah melalui beberapa fasa ya, dan kini kita ada Perdana Menteri ketiga. Jadi senario ni sangat penting tuan-tuan faham. Jadi pada pendapat saya, dalam pilihan raya ke-15 yang nanti, saya lihat daripada sejarah perkembangan politik yang telah berlaku selama 61 tahun dan sampai kini 65 tahun kita merdeka, kita bebas daripada pentadbiran British dan juga daripada cengkaman Kasuluar. Kita telah maju. Jadi bagi saya, selama 61 tahun, terutamanya bila dipegang oleh UMNO sebagai ketua Badan Barisan Nasional, banyak perkara telah berlaku dan banyak juga isu politik telah berlaku. UMNO memang telah mengalami banyak perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan dia, tetapi UMNO terus kuat
sehinggalah dia dibubarkan pada 1988 atau 87 kalau tak silap saya, dan lepas tu dia hidupkan semula sampailah sekarang. Nah, bagi saya UMNO adalah satu pertubuhan parti politik yang sangat lama, yang telah penuh dengan pengalaman dan yang telah melalui cabaran yang banyak, dan ini menyebabkan dia lebih matang dan dia lebih sustainable ya dalam menguruskan isu-isu krisis dan juga mengadakan kepimpinan yang penting. Jadi bagi saya pengalaman UMNO ni sangat berguna untuk dia menjadi terus sebagai pemimpin ya kepada parti politik ataupun kepada satu gabungan parti-parti yang mendukung dia ya sebagai ketuanya yang utama, dan dengan itu kita dapat menjaga kestabilan negara kita ya. Dan dalam hal ini kestabilan ini bukanlah dibuat-buat. Bagi saya banyak perkara yang boleh ditawarkan oleh UMNO dalam mengadakan kestabilan ini. Pertama sekali ialah tentang pengalamannya yang panjang, yang sebenarnya saya lihat dia boleh menjadi check and balance ya kepada keputusan-keputusan UMNO selepas ini. Yang kedua, dia mempunyai pengalaman yang banyak ya, dan dengan kedua perkara yang penting ini saya percaya UMNO akan dapat menggunakan kepimpinannya ya untuk memimpin negara bagi peringkat dan seterusnya. Soal masalah yang dihadapi oleh UMNO, perpecahan dalam parti, kemudian ada juga tuduhan-tuduhan rasuah dan sebagainya. Perkara itu memang berlaku sebagai satu strategi politik dan juga sebagai satu perkara yang untuk melemahkan UMNO, imej UMNO dan sebagainya. Ataupun ia memang tak dapat dielakkan kerana sebagai sebuah parti lama memanglah banyak perkara-perkara yang menyebabkan dia akan sentiasa dicemburui atau sentiasa disemak supaya dia dapat dilemahkan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini memang pengalaman yang sangat berharga kepada UMNO, dan saya percaya selepas kejatuhan UMNO pada 2018 lalu, saya percaya UMNO akan menjadi lebih berhati-hati dalam menguruskan negara kalau dia diberi kuasa. Nah, bagi saya itu kehendak Tuhan jugalah. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Tapi yang saja jadi isu pada hari ini ialah soal kerjasama UMNO dan PAS. Bagi saya UMNO itu adalah parti yang paling lama, paling teguh di negara kita ya, dengan keahlian yang begitu ramai, 4.3 juta kalau tak silap saya dikatakan. Lepas tu UMNO punya rekod sejarah yang panjang, dan daripada UMNO ni merupakan parti induk ya, parti induk yang kita kata mengasaskan kebanyakan parti ataupun melahirkan banyak parti-parti kecil atau parti-parti serpihan yang lahir daripada perutnya atau yang lahir daripada rahimnya kerana rasa tak puas hati terhadap UMNO. Ini bukan fakta dongeng, tidak. Memang kalau you kaji sejarah, you dapati UMNO adalah parti utama, parti induk. Induk ini parti ibu ya, yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai pemimpin negara ini pada tahun 46 dan terus sampai dia jatuh. Dan banyak parti-parti yang tak puas hati dengannya kemudian, atau orang-orang yang tak puas hati dengannya kemudian keluar daripada UMNO. Kita ambil contoh PAS ya. PAS adalah parti yang telah ditubuhkan oleh Persatuan Ulama Melaya, pimpinan UMNO, yang bermesyuarat di Muar, Johor pada tahun 1950 dan kemudian di Kuala Lumpur pada tahun 1951 dan menubuhkan Persatuan Ulama Melaya. Pada masa itu dia bernaung di bawah UMNO dengan pimpinan Haji Ahmad Fuad. Tetapi apabila berlaku perpecahan dalam UMNO, apabila Dato' On keluar daripada UMNO dan menubuhkan parti baru, maka Haji Ahmad Fuad juga membawa keluar Persatuan Ulama Melaya ini, lalu menubuhkan dia sebagai Parti Islam Semelaya di Seberang Perai kalau tak silap saya pada 16 September 1951 ya, 51, sebab Dato' On keluar pada 28 Ogos 1951. So keluar, maka ditubuhkan ulama ini dalam satu wing parti politik yang berteraskan ulama, iaitu dinamakan Persatuan Islam Semelaya. Dia tak namakan parti ya. Dan sejak itu PAS telah menjadi parti yang salah satu alternatif kepada orang Melayu ya untuk bergerak dalam politik. PAS lepas tu tidak didaftarkan sehinggalah dia mau masuki pilihan raya 1955, barulah didaftarkan, dan PAS menempa kemenangan yang pertama di kalau tak silap di Kelian Utara kalau tak silap saya ya, dengan Tuan Haji Ahmad Hussein kalau tak silap saya sebagai MP PAS yang pertama, member parlimen PAS yang pertama. Dan
Sebab itu UMNO hanya dapat perikatan pada masa itu hanya dapat 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan untuk Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan MPP, ya, yang diadakan pada bulan Julai, 27 Julai kalau tak silap saya, 1955, ya, dan Parti Perikatan yang ada UMNO, MCA dan MIC telah memenangi pilihan raya itu 51 daripada 52. Dan boleh kita katakan pada masa itu majoriti atau sokongan kepada Parti Perikatan adalah sangat-sangat solid, ya, sangat-sangat mantap, kerana pada masa itu kesedaran politik masih lagi belum meluas, ya. Kita sebenarnya tidak pernah ada pilihan raya besar-besaran. Tapi sebelum itu kita dah ada pilihan raya bandaran dan pilihan raya negeri. Tetapi dari segi keseluruhan rakyat Malaysia, Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, dia belum ada lagi satu pilihan raya umum yang besar. Bukan pilihan raya umum, minta maaf. Pilihan raya umum kita yang pertama tahun 1999. Ini pilihan raya Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan untuk kita melantik kabinet kita yang pertama. Dan apabila Tunku Abdul Rahman dengan Parti Perikatan menang, maka dia telah membentuk kabinet yang pertama, dan kabinet itu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan timbalannya adalah Datuk Bahman Samsudin, ya. Cuma lepas kita merdeka barulah Tun Abdul Razak menjadi timbalan Perdana Menteri, ya. Jadi bagi saya ini adalah kejayaan pertama, dan ini meyakinkan orang ramai untuk menyokong Parti Perikatan yang dipimpin oleh UMNO. Dan sejak itu pada tahun 59 apabila kita ada pilihan raya umum yang pertama, apabila kita memperkenalkan kerakyatan Jusoli bagi semua mereka yang lahir di Tanah Melayu, maka undi orang Melayu telah kurangi hanya setakat 54% lebih kurang daripada 84%, ya, sebab yang lebih itu dia telah diambil oleh orang bukan Melayu yang menjadi rakyat Tanah Melayu. Dan akhirnya kita dapati Parti Perikatan menang, tetapi dengan keadaan yang tipis, ya. Undi popularnya jatuh, tetapi dia boleh bentuk kerajaan. Tapi lepas tu kita tahu banyak lagi isu-isu negara berlaku, dan akhirnya kita dapati seterusnya lah. Tetapi yang kita nak cakap ialah pilihan perpecahan dalam UMNO. Tadi PAS, ya, bila Dato' On keluar, maka PAS telah ditubuhkan, ya, dan PAS menjadi parti alternatif kepada orang Melayu untuk bergerak dalam politik. Selain daripada PAS pada masa itu, Dato' On juga tubuhkan IMP, Independence of Malay Party, yang disokong oleh semua kaum bukan Melayu, tetapi kemudian gagal dalam pilihan raya bandaran Kuala Lumpur, dan lepas tahun 54 Dato' On tubuhkan Parti Negara. Nah, Parti Negara ini parti yang dikatakan banyak penyokongnya orang Melayu, dan dengan sokongan orang Melayu itulah Dato' On telah menang dalam pilihan raya di Terengganu Selatan, Parlimen Kawasan Terengganu Selatan kalau tak silap saya, dan dia menjadi ahli MP dalam 1959 sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 62. Jadi maknanya setakat tahun 62 tu kita telah ada dua parti yang berpecah daripada UMNO yang merupakan parti seperihan daripada UMNO, iaitu PAS dan juga Parti Negara. Tapi PAS masih terus berkekalan. Parti Negara kemudian telah kembali kepada UMNO. Tun Hussein On telah kembali kepada UMNO, ya, dia dulu adalah penyokong bapaknya Parti Negara, dan lepas tu dia belajar di overseas, dan bila Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri, Tun Hussein On telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran, lepas tu timbalan Perdana Menteri. Jadi apabila Tun Razak meninggal dunia di London, maka Tun Hussein On telah dilantik sebagai Perdana Menteri sesuai dengan jawatannya sebagai pemangku Presiden UMNO. Dan ini berterusan. So, tradisi pemilihan UMNO, kepimpinan UMNO berubah atau bergerak dengan cara yang amat susun dan tertib. Dan pada masa itu kita dapati mula tentangan banyak kepada UMNO, dan memang UMNO telah melalui perpisahan. Tetapi UMNO tetap kukuh, ya, di bawah kepimpinan beberapa orang Perdana Menteri, ya. Lepas itu juga kita ada isu masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, kita ada beberapa isu yang besar seperti pemecatan Anwar Ibrahim, ya, sebagai TPM dan Menteri Kewangan, ya. Dan ini juga menyebabkan perpecahan yang besar, dan akhirnya Anwar Ibrahim menubuhkan Parti Keadilan, ya, Rakyat Malaysia, PKR. Dan lepas tu kita dapati juga sebelum itu kita dapati juga perpecahan Tun Mahathir dengan Tengku Razali, tim A, tim B, dan akhirnya Tengku Razali tubuhkan Parti Semangat 46 dan bertanding dalam dua pilihan raya awam, ya, umum, dan dia menang tetapi tidak cukup kuat untuk menggugah UMNO, dan akhirnya dikembali kepada UMNO, ya. Jadi seterusnya lah sampai hari ini UMNO berpecah, dan orang-orang yang tak puas hati dengan UMNO itu mereka menubuhkan parti-parti yang kecil. Nah, tujuan saya bercakap perpecahan ini ialah untuk menunjukkan bagaimana sepak terajang parti-parti politik ini telah berlaku.
saya nak fokus pada PAS lah, sebab kita bincang pada PAS yang lain saya nak sentuh, cuma bagi background. PAS ini sebenarnya telah lahir daripada Peruh UMNO, macam saya cakap, Persatuan Ulama Melaya, ya. Dan lepas tu dia masuk pilihan raya kebangsaan 1959, dia menang, ya, di Kelantan, kemudian juga dia menang di Terengganu, ya. Dan kita dapati dia buat 2 kerajaan di sana, dan itulah kali pertama dia dapat pegang kerajaan. Dan lepas tu kita dapati pengaruhnya bergerak juga ke Kedah. Kemudian pilihan raya Kedah masih juga UMNO terus sehinggalah dalam 90-an barulah dia dapat, dalam 2018 dia dapat pegang Kedah. Ya, sebelum itu pun dia dapat pegang Kedah sebelum 2018 di bawah Ustaz Azizan Al-Haramnya pun dia dapat pegang Kedah untuk 2 term. Jadi bagi saya PAS ini adalah satu parti yang telah menunjukkan konsistensinya ataupun ketegasannya untuk bergerak sebagai satu parti yang melaungkan Islam, mendasarkan Islam sebagai ideologinya. Walaupun Islam itu adalah agama yang sepatutnya tersendiri, tetapi ialah manusia, mereka gunakan Islam sebagai ideologi parti. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kita pun tak tahu semana. Tapi apabila dia bergaduh dengan UMNO, dia telah kafirkan UMNO, dia telah memurtadkan UMNO, dia telah menghalalkan darah UMNO, ya, untuk dibunuh dan sebagainya. Itu amanat Haji Hadi, sampai sekarang tak dicabut. Jadi maknanya PAS dengan UMNO ni memang bergaduh sejak daripada tahun pilihan raya yang pertama sekali, pilihan raya kebangsaan. Mereka telah mencaci, dan PAS menggunakan isu kerakyatan Jusoli. PAS tak setuju UMNO beri kerakyatan Jusoli, ya. Dan itu saya lihat adalah di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi sebagai Presiden PAS. Dan lepas tu PAS juga mendukung soal penubuhan Malaysia yang menggabungkan Indonesia dengan Indonesia masuk dalam Malaysia, sebab PAS ini adalah didukung oleh Dr. Burhanuddin yang memang sebenarnya kita tahu adalah seorang pejuang pemimpin PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, yang mengidolakan Soekarno, yang mau melahirkan Indonesia Raya atau Melayu Raya dengan memasuki Indonesia menjadi anggota Malaysia, tetapi Tuhan tak takdirkan begitu. Tapi makna perjuangan mereka sejak tahun 1946, ya, mereka mula masuk UMNO, lepas tu keluar UMNO, dan mereka mendukung untuk Melayu Raya dengan Indonesia Raya. Kita hampir merdeka bersama dengan Indonesia pada tahun 45. Dan akhirnya kita dapati Indonesia telah merdeka sendiri, dan PKMM telah diharamkan, dan Dr. Burhanuddin dalam kes Natrah pula dia telah terlibat. Maka kes Natrah Dr. Burhanuddin telah telah ditahan agak lama, ya. Dan akhirnya Dr. Burhanuddin keluar dan dia masuk jadi pemimpin PAS. Jadi maknanya sekarang di bawah Burhanuddin, parti PAS di bawah Islam sebagai konsep kebangsaannya. Dr. Burhanuddin menulis beberapa buah artikel yang kemudian menjadi buku-buku kecil yang dikompil oleh Kamarudin Jaafar, ya, untuk menunjukkan bahawa perjuangan PAS di Tanah Melayu pada masa itu adalah menegakkan Islam, ya, menjadikan sebuah republik Islam yang pertama. Itu perjuangan dia, cita-cita dia, tetapi berteraskan Melayu sebagai konsep kebangsaannya. Jadi Melayu dan Islam itu adalah perjuangan Dr. Burhanuddin pada masa itu. So jadi bagi saya itu sangat jelas. Jadi sokongan pada PAS itu sentiasa ada. Sebab itu isu Melayu dan Islam sentiasa didukung. Tapi apabila PAS juga berubah, ya, pemimpinnya juga berubah, kita dapati Nik Aziz adalah sangat berkesan semasa Tun Mahathir. Nik Aziz adalah pemimpin PAS yang sangat berkesan, yang mendapat sokongan yang ramai daripada orang-orang Melayu. Dan pada masa itu juga kita dapati PAS merupakan satu suara yang penting, ya, di samping DAP dan parti-parti lain. Tetapi itulah apabila masa tubuhkan Barisan Nasional, PAS telah dijemput oleh Tuan Abdul Razak di bawah Datuk Asri Muda untuk memasuki dalam tu, dan PAS telah diberi jawatan menteri dan 2 timbalan menteri dan juga setiausaha politik, tak silap saya. Dan dengan itu apabila kemudian PAS telah berpecah, ya, masa Tun Hussein On, PAS telah dikeluarkan telah terkeluar daripada Barisan Nasional, dan PAS juga berpecah pada masa itu pada 3 parti, ya, Berjaya, tak silap saya, Berjaya ke Berjasa, Berjasa tak silap saya, dan lepas tu Hamim. Datuk Asri tubuhkan Hamim, PAS tetap PAS, kata Berjasa oleh Datuk Muhammad Nasir, tak silap saya, ya. So ini menyebabkan kita dapati selain daripada UMNO, orang Melayu beri perhatian pada PAS.
Dan lepas tu masa ni Aziz pula, ya, kita dapati seolah satu dendam, ya, minta maaf lah, jangan marah saya, tapi saya tengok tiap-tiap selalu Datuk Ni Aziz berucap bahawa dia tidak akan dapat memaafkan UMNO kerana mengeluarkan dia ataupun berpecah daripada Barisan Nasional tahun 77. Dan sebab itu saya tengok Datuk Ni Aziz Allahyarhamnya telah apa kita kata menjadikan UMNO sebagai musuh ketatnya. Dan kita lihat pergaduhan antara Tun Mahathir dengan Datuk Ni Aziz pun berlaku, dan pada masa itu memang tegang orang Melayu, ya, tetap UMNO dan PAS, ya, Melayu lain tak timbul langsung, ya. Jadi akhirnya kita dapati PAS kemudian telah sanggup bekerjasama dengan DAP, ya, semasa pilihan raya kebangsaan. Dan apa kita kata, saya lihat gambar, saya tak pernah lupa, ya, banyak isu UMNO pada masa itu, ya, dan salah satu isu tu ialah tentang apa kita kata halal haram. Dan kita tu tak berapa selesa pada masa itu, tapi sokongan pada PAS dan Datuk Ni Aziz cukup kuat, memang seorang cukup kuat. Jadi kita dapat PAS mula berkembang, mula ada calon-calon dalam pilihan raya di beberapa buah negeri yang dulunya adalah pengaruh Barisan Nasional ataupun Parti Perikatan, ya. Tetapi negeri Kelantan dan Terengganu, Kelantan terutamanya, tetap kukuh dengan PAS, tak dapat dicabut, kecuali ada 1995 saja yang, kalau tak silap 1995 ke 1990 yang PAS, yang Barisan Nasional berjaya mendapat Kelantan, tapi satu term saja. So bagi saya yang penting ni, saya lihat sejarah UMNO dan PAS sentiasa bergolak, dan ini memang memeningkan kepala orang Melayu lah. Dan akhirnya saya percaya apabila kemudian PAS keluar daripada DAP, ya, PAS bersendiri dalam pilihan raya 2018 hari itu, pilihan raya 14, maka kita dapati PAS apa tu kita kata bersendiri, dan sebelum itu pun dia bersendiri, dan dia menangi beberapa buah kursi, ya. Dan akhirnya kita dapati bahawa PAS menjadi primadona, ya, orang yang sangat diambil, dan bersatu bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin telah mengambil PAS, dan mereka telah menubuhkan Perikatan Nasional. Tapi sebelum tu PAS telah berjaya bekerjasama dengan UMNO dan menubuhkan Muafakat Nasional. Dan pada masa itu, masa kongres di PWTC, air mata seluruh orang Melayu di Malaysia ini menangis kerana akhirnya dua-dua parti ini dapat bergabung dan dapat melupakan masalah-masalah lalu atau dapat melupakan perselisihan silam, dan akhirnya mereka berjabat, berpeluk dan sebagainya. Saya sendiri rasa terharu sangat, walaupun tak menitiskan air mata, tapi banyak orang Melayu menitiskan air mata. Tapi alih-alih kita dapati PAS kemudian bersetuju untuk menubuhkan Perikatan Nasional, ya, bersama membentuk kerajaan, dan kita dapati ditinggalkan MN, dan kita dapati ada tuduhan dia bermain dua kolam lah, ada dua suami lah dan sebagainya. Nah, begini. Jadi sekarang setelah UMNO dapat mengukuhkan dirinya balik, membangkitkan dirinya dalam pilihan raya kecil, 7 pilihan raya kecil, kemudian dapat negeri Melaka dan juga negeri Johor. Lepas tu PRU ke-15 ini ada orang percaya, dan kebanyakan yang percaya bahawa UMNO akan kembali. So kita dapati mungkin PAS juga percaya, sebab itu juga ura-ura untuk berbaik-baik itu telah dilaksanakan. Dan akhirnya kita dapati pertemuan antara Datuk Zaid Hamidi dengan Jihadi, Ustaz Jihadi telah berlaku. Dan ini adalah petanda-petanda untuk bekerjasama. Nah, apa pendirian saya dalam hal ini? Bagi saya, setelah saya bentangkan semua naratif tadi tentang bagaimana UMNO ditubuhkan, bagaimana perpecahan UMNO, bagaimana perhubungan UMNO dengan PAS, ya, sejak dia menjadi kuat antara satu sama lain, dan bagaimana orang Melayu telah berpecah selama ini PAS dengan UMNO. Lepas tu pula timbulnya PKR sebagai satu lagi wing, ya, untuk orang Melayu bernaung bersama dengan bukan Melayu, ya. Dan kita dapati pula sekarang telah adanya pejuang bersatu yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir dan Tan Sri Mahyudin. Lepas tu Tun Mahathir tubuhkan pejuang, dan sekarang kita ada gerakan tanah air, gerakan GTA, gerakan tanah air. So bagi saya, orang Melayu jelas daripada dahulu sampai sekarang, sama ada dalam UMNO dan di luar UMNO, kita sentiasa berpecah, ya. Dan perpecahan ini adalah kerana kita semua memikirkan bahawa kita adalah lebih baik daripada orang lain, ataupun parti kita lebih baik daripada orang lain, ataupun pemimpin itu memikirkan dia lebih baik daripada orang lain. Yang akibatnya kita dapati kita yang di bawah ni, orang ramai jadi berpecah belah, ya. Hanya keyakinan aja yang kuat
untuk terus menyokong parti masing-masing. Tapi isunya sekarang, ya, apakah perpaduan Melayu ini jadi satu prasyarat untuk kita majukan negara, atau adakah apa kita kata kestabilan politik parti yang kukuh, parti yang kuat, macam UMNO ke atau Barisan Nasional ke, itu menjadi satu apa kita kata prasyarat untuk kita membangunkan, membina dan memajukan terus negara ini. Kita tak ada jawapan. Saya boleh kata saja Barisan Nasional mungkin boleh, tetapi ada orang tak setuju kan. Tapi bagi saya isunya sekarang perpaduan Melayu. Adakah perpaduan Melayu prasyarat? Bagi saya ya dan tidak. Bagi saya perpaduan Melayu ini memang sangat penting. Orang Melayu pernah bersatu dalam menentang Millennium Union tahun 46 dan mereka berjaya mendesak British tarik Millennium Union dan tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu dan meletakkan semula raja-raja Melayu dan kuasa Melayu dan juga agama Islam dan bahasa Melayu dan kontrak sosial dalam perlembagaan negara bila kita merdeka dan masa kita tubuh Malaysia. Bila tubuh Malaysia, Bumiputera menjadi lagi satu perkara yang menjadi perjuangan dalam negara ini. Dan ini juga adalah satu alasan untuk kita bekerjasama membela negara ini menjadi negara yang maju. Ya, itu memang jelas. Tetapi dalam masa yang sama juga kita dapati pemimpin-pemimpin kita telah membuat keputusan-keputusan yang memecahkan muafakat nasional itu ataupun kesepakatan nasional itu, memecahkannya. Jadi sekarang adakah sekarang kita telah berulang-ulang memecahkannya, tetapi bila dalam semasa bersama keikhlasan itu tak jelas. Keikhlasan itu tak jelas. Misalnya bila UMNO ya kalah dalam pilihan raya ke-14, ya, maka sebuah parti yang dinamakan Pakatan Harapan telah ditubuhkan dengan gabungan beberapa buah parti juga, ya, dengan dominannya PKR dan DAP. Yang lain ikut saja, dan UMNO atau Barisan Nasional menjadi pembangkang. Dan lepas tu kita dapati pergolakan, ya, Tun Mahathir dan Bersatu tiba-tiba tarik jawatan, tarik sokongan daripada PH. Tun Mahathir bubarkan kerajaan. Maka akhirnya, ya, dengan harapan untuk menyatukan orang Melayu Bumiputera dan rakyat Malaysia, ya, maka akhirnya UMNO menyokong Tan Sri Mahyudin untuk menjadi pemimpinnya, kan, Perdana Menteri. Undi diberi pada mereka, ya, termasuk Datuk Najib bagi kepada Tan Sri Mahyudin untuk jadi Perdana Menteri, ya, dan dia menjadi sebahagian daripada kerajaan. Tetapi kerjasama itu patutnya diikhlaskan, dibetul-betulkan. Tetapi nampaknya pihak Bersatu, seperti sejarah telah beritahu, dalam pilihan raya Sabah, ya, pilihan raya negeri Sabah, Bersatu nampaknya tidak memegang janji. Ya, Bersatu misalnya meletakkan calon-calon bebas di tempat UMNO bertanding. Sudahlah UMNO kena kongsi kerusi-kerusi dengan Bersatu, membagi kursi walaupun UMNO lebih. Tetapi Bersatu dikatakan telah meletakkan barisan bebas, orang bebas dalam tu, ya. Dan bila letakkan ini, UMNO juga menjadi lemah dan UMNO hanya menang 13 kursi sahaja. Dan dalam kesepakatan itu patutnya yang majoriti akan jadi CM. Tapi dalam hal ini sebab Perdana Menterinya daripada Bersatu, maka telah didesak supaya Sabah juga dipimpin oleh orang Bersatu. Dan UMNO sekali lagi kena lagi, ya. Dan lepas tu kita dapati banyak isu lain, ya. Maknanya persepakatan itu tak dibuat dengan betul, ya, dengan baik. Dan akhirnya UMNO menarik diri daripada kerajaan Parti Perikatan Nasional. Dan kemudian Tan Sri Mahyudin, saya ingat dalam satu sidang terbuka di atas pentas, dia telah offer untuk orang join Parti Perikatan dengan bayaran, dengan apa kita kata hal-hal tertentu lah, ya. Maka ini sekali lagi menunjukkan macam mana kita telah melepaskan atau telah menghalalkan satu cara perundingan politik secara terbuka, ya, untuk mendapat sebuah kerajaan. Dan orang-orang UMNO juga yang telah lompat parti kepada Bersatu, dan juga orang yang telah menjadi anggota kerajaan Perikatan Nasional juga berbelah bagi. Mereka sekarang telah ada dua hati. Kesetiaan telah dibagi dua. Sokongannya kepada PN, partinya masih UMNO, dan akhirnya kita dapati UMNO juga lemah kerana adanya olahan yang dah lompat parti, dah tentulah, ya, 15 orang ke 16 orang tak silap lompat parti. Tapi yang bekerjasama ni dalam kerajaan ni, yang disokong, yang dihantar oleh nama-namanya oleh UMNO dan juga yang dipilih oleh Tan Sri Mahyudin sendiri sebagai pemimpin wakil UMNO, mereka juga telah ada satu keadaan yang berbelah bagi. Dan ini menyebabkan UMNO juga rasa tak puas hati, dan akhirnya
UMNO tarik diri, dan itu menyebabkan kita dapati Parti Perikatan Nasional akhirnya lemah. Dan sebagai satu strategi, Tan Sri Mahyudin dia melantik TPM Datuk Ismail Sabri beberapa minggu lepas tu. Bila dia withdraw, dia lantik Ismail Sabri sebagai Datuk Seri Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan itulah keadaannya. Dan mereka ada perjanjian, walaupun pada mula kata ada perjanjian bahawa kabinet mesti dikekalkan, kes Datuk Najib mesti disegerakan, kes Datuk Zahid disegerakan, dan macam-macam lagi, ya. Nah, ini semua yang kita dengar, ya, daripada ceramah-ceramah Lokman Adam dan sebagainya lah. Tapi bagi saya jelas, kalau kita tengok dari luar saja, tak payah diberitahu, kita lihat memang semua kabinet Tan Sri Mahyudin dikekalkan, pemimpinnya je yang berubah. Pemimpinnya Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, orang UMNO, tetapi kabinetnya masih kabinet lama. Dan Tan Sri Mahyudin telah dilantik sebagai pengerusi pemulihan ekonomi negara, ya, dengan gaji gaji menteri, seorang Perdana Menteri 105,000. So bagi saya ini semua perkara yang menunjukkan bahawa dalam kesepakatan itu masih lagi ada satu sikap yang tidak ikhlas, yang tidak lurus, yang tidak betul-betul nak menjaga kesepakatan itu, ya. Kesepakatan itu telah dianyanya, telah dipermainkan, dan akhirnya yang menerima itu adalah pihak UMNO, ya. Yang menguntung adalah pihak Bersatu dan juga parti yang menyokongnya macam PAS, ya. PAS terus kukuh. Inilah kali pertama dalam sebuah kerajaan persekutuan PAS dapat satu kedudukan yang sangat kukuh, ya. Bukan saja dapat jadi duta, dapat jadi menteri, dapat jadi timbalan menteri, setiausaha politik, tetapi PAS juga sebagai sebuah parti makin hebat. Sebab sekarang dia mempunyai aset atau mempunyai peluang-peluang untuk menabur jasanya di peringkat pusat, dan dalam masa yang sama juga membuat tindakan-tindakan politik. Dan banyak, kalau kita telusuri betul-betul sejarah perpecahan ataupun sejarah pergolakan dalam PN, dan juga tu kita dapati banyak, ya. Cuma mungkin macam saya dah tua, saya tak ada berapa tu nak penat, tapi perhatian saya memang banyak pergolakan. Jadi memang kerajaan tu tak stabil, ya. Siapa menguasai siapa sebenarnya, walaupun UMNO, dan ini mudah untuk orang blame UMNO, tapi sebenarnya yang pegang kerajaan itu bukan UMNO. UMNO hanya 37% saja menguasai kerajaan, lain tu semua orang lain. Jadi orang lain tu lebih majoriti daripada UMNO, mereka yang buat keputusan. So sampai Perdana Menteri pun kata nak ada pilihan raya mesti rujuk dengan kabinet. Padahal selama ini memang saya ingat dulu sejarah tidak dirujuk pada kabinet. PM mempunyai kuasa yang jelas, ya, untuk mengisytiharkan pilihan raya selepas berunding dengan Yang di-Pertuan Agong. Tapi Datuk Seri Ismail Sabri beberapa kali cakap ini keputusan kabinet, mesti rujuk pada kabinet dan sebagainya. Jadi bagi saya memang tak nampak kebebasan ataupun autoriti Perdana Menteri seperti dalam perlembagaan, ya, untuk adakan pilihan raya atau untuk buat apa-apa keputusan dalam negara. Ya, memanglah dengan sokong kabinet, tapi bukan dalam menentukan pilihan raya, tarikh pilihan raya. So inilah permasalahan kita. Jadi bagi saya, kerjasama PAS dengan UMNO ni kena disemak semula. Apakah PAS selama ini dapat mendukung satu kesepakatan dengan UMNO dengan begitu baik? Apa jadi pada barisan pada Muafakat Nasional? Bagaimana PAS setelah ada piagam, ya, dengan satu perjanjian lah, piagam tu besar tau daripada perjanjian. Piagam itu bermakna seolah-olah satu peraturan-peraturan yang telah disepakati dan disahkan, ya, untuk dipegang bersama, ya, sebagai kawan, ya, dalam politik negara. Piagam tu besar, dia macam piagam, macam perlembagaan juga. Saya ingat masa UMNO ditubuhkan dulu sebelum dia jadi satu parti untuk semua orang Melayu, dia ada piagam UMNO. Piagam UMNO tu menggabungkan semua parti-parti, 29 buah parti pertubuhan NGO Malaysia pada masa Tanah Melayu pada masa itu untuk bergabung menubuhkan UMNO. Dan piagam itu adalah jadi ikutan nak macam mana nak mesyuarat agung, bagaimana nak buat macam-macam perkara pentadbiran lah. So jadi bila piagam, benda tu jelas. Jadi macam mana dah buat piagam, dah buat perlembagaan, ya, dah buat peraturan yang jelas, PAS tiba-tiba boleh tinggalkan UMNO dan pergi baik dengan PN, ya, dan PAS dapat kedudukan yang baik, ya. Begitu juga sebelum PAS dengan UMNO buat Muafakat Nasional, Bersatu juga telah buat persetujuan dengan UMNO, saling sokong menyokong terutama dalam pilihan raya Sabah. Tetapi nampaknya Bersatu juga telah engkar, telah mungkir janji dan telah buat tindakan-tindakan yang menghina ke, ataupun tindakan-tindakan yang membodohkan UMNO ke, atau tindakan yang memalukan UMNO dan tindakan yang tidak ikhlas kepada UMNO. Jadi bagi saya inilah perkara-perkara yang mesti kita adili. Sebab bagi saya
kalaulah kata jadilah benda ini ya, adakah mungkin PAS akan terus kekal? Saya takut PAS mungkin nanti akan berbalik pada musuh lamanya apabila dia tengok mungkin UMNO lemah, ya, UMNO mungkin tak dapat kursi yang banyak, dia lemah, dan PAS kembali pada PN. Sebab manusia yang tidak pegang janji ni, sekali dia dah buat ulah macam tu, saya percaya perkara kedua ketiga tu senang, macam orang kahwin lah. Satu tu memang rasa ikhlas sangat, tapi bila dah boleh yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu biasa. So jadi saya takut PAS juga akan bertindak seperti itu. Ini bukan tuduhan, saya takut, bimbang bahawa PAS ini nanti dah biasa bermain 2 kolam, nanti kalau UMNO tak kuat, dia akan bermain kolam yang lain juga, dan dia akan mendukung kerajaan yang akan memberi dia kedudukan yang baik, ya, untuk membina kerajaan yang baru. So tinggalkan UMNO, macam juga Bersatu tinggalkan UMNO. PAS sekarang akan tinggalkan UMNO sebab UMNO memang tak boleh baik dengan Bersatu. UMNO sekarang boleh terima, boleh telan lah juga orang kata dengan PAS, tapi kena ingat, UMNO kena ingat apakah PAS betul-betul ikhlas. Saya takut PAS ini, sepanjang yang saya kaji, saya tengok dia adalah akhir-akhir ni selepas kurun 21 ni, PAS adalah parti yang saya rasa dia jenis yang mana yang senang diikut, mana yang untung diikut, mana yang dapat faedah banyak diikut. PAS jangan marah, tapi ini yang berlaku. Dari segi rekod ini tak boleh dinafikan. Apakah dia sangat pragmatik, saya kata pragmatik, mana diikut mana yang untung. Jadi adakah UMNO akan menampung orang-orang seperti ini, macam Bersatu telah ditolong tapi nyanyikan UMNO, atau PAS yang telah ditolong ya kemudian tinggalkan UMNO dan kutuk juga UMNO, sekarang tiba-tiba ada mood nak bersatu, maka balik sekarang tak ada mengata lagi UMNO. Bagi saya ini satu permainan politik yang sangat berbahaya. Dan kalau kita yang dah faham, ya, kalau kita yang dah faham, orang ni selalu kenakan kita, selalu tipu kita, buat apa kita nak percaya untuk kali kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Bodohlah kita, bagi saya lah. Kalau kita dah tahu dia ni dulu pinjam, duit tak bayar, tapi sebab pujuk rayunya kita pinjamkan lagi, tak bayar juga, bertumpuk, lepas tu dia pinjam. Dan kita lah yang bodoh sebenarnya, kerana memberi pinjam pada orang yang memang tak nak bayar. Jadi memanglah dia tahu kita ni baik hati, lembut hati kan, dan akhirnya kita akan menyerah kalah. Dan akhirnya siapa yang rugi? Kita yang rugi. Sebab itu bagi saya, UMNO ni sebenarnya kena bertanding solo. Saya setuju sangat dengan pendapat yang mengatakan UMNO bertanding solo, macam Luqman Anda bercakap, ya, bukan kami adik-beradik, tidak, ya, tapi saya setuju sangat. Sebab bagi saya UMNO ni sebenarnya sebuah parti yang berpengalaman. Macam saya cakap tadi, lama usia dia, dah 75 tahun tau. Maknanya dah umur tua dia 3 tahun aja daripada saya, ya. Dan 75 tahun ini dah cukup matang. Dah jatuh bangun berapa kali kena tutup, kena kutuk, berapa kali kena semakkan ROS lah, berapa kali kena mahkamah dan sebagainya. UMNO dah matang, dan UMNO juga telah banyak cabaran. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah cabaran sampai sekarang. Takkan UMNO tak faham? Jadi UMNO dengan kekuatan partinya, ya, dengan ahli yang dikatakan 4.3 juta selepas ahli yang baru ni, so maknanya UMNO kuat. Bagi saya UMNO tak ada isu. Pertama, pengalaman dia jatuh bangun tu cukup hebat. So maknanya kalau dia kena kali ketiga, tak apa dah, tak apa. Bagi saya dia dah tahan lasak, dia dah kuat iman dia, dia kuat badannya, ya, hati dia pun dah cekal lagi. Yang kedua ialah orang-orang yang sekarang menjadi penantang dia adalah sepihan. Sepatutnya sebagai mak dia kena kuat. Ya, dia kena kuat sebab mak ni memang paling tahan susah. Ya, orang perempuan ini yang diberi oleh Allahu Akbar. Ya, kalau kita panggil mak tu, sakit bersalin, sakit mengandung, sakit bersalin, sakit dibuat oleh suami, ya, sakit tak ada duit, sakit macam-macam. Tapi sayang dia pada anak dia tak pernah berubah. Tetapi kalau anak selalu menderhaka, akhirnya nanti mak kan kata dia menderhaka lah. So bagi saya ini bukanlah nak pakai konsep agama pula. Situ tak ada. Ini analogi, bidalan. Ya, kita bidalan ni sajalah. Kita nak fikir-fikir kan. So bagi saya, kalaulah UMNO dah ada pengalaman besar, lepas tu dah biasa turun naik titik bengik ni, tak apa bagi saya. Yang paling penting juga, UMNO ni banyak pemimpin. Kalau UMNO bertanding 222 kursi pun bersama dengan MRC, bersama dengan Barisan Nasional, saya rasa tak salah dan tak susah nak cari pemimpin.
Ya, pemimpin UMNO ramai, berderet, berbaris untuk ganti lepas satu. Dan mereka semua banyaknya orang profesional, berpendidikan bagus, ya. Dan lepas tu ada latihan politik yang jelas dari kepada misalnya ketua wanita ke ketua pemuda ke, daripada ketua cawangan ke ketua bahagian, timbalan ketua bahagian ke, jawatankuasa bahagian ke, dan akhirnya dia pergi kepada ADUN, dia pergi kepada parlimen. Bagi saya banyak. Dan UMNO mempunyai satu kolam kepimpinan yang besar. Jadi bagi saya tak susah. Cuma kita kena cek orang yang betul lah. Ya, kena cek yang betul. Kalau dah ada rekod tu, saya minta lah, janganlah calonkan dia. Walaupun itu mungkin biras kita ke dan sebagainya, janganlah calonkan. Kena betul-betul hati kuat. Kalau Datuk Zaid Hamidi tu boleh calonkan di Melaka tu, saya orang Melaka. Ya, saya calon baru dekat berapa puluh persen itu. Hampir 70% calon baru. Kekalkan 30% orang lama. Ya, tak apa. Sebab kita perlukan orang lama jadi penasihat dan juga untuk bagi pengalaman dan sebagainya. Tapi orang baru janganlah 100%, tak boleh. Sebab orang baru ni dia kurang pengalaman, kurang pengetahuan, kurang pimpinan dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang muda lebih gelojoh daripada orang tua. Ya dah. Orang tua dia slow and steady, tapi kadang orang tua ni lagi nak terekam aja. So bagi saya kena hati-hati. Jadi bagi saya UMNO tidak ada isu kepimpinan. Cuma pemimpin kena betul. Orang yang dah ada rekod tu janganlah dibawa ke atas. Yang pernah kalah tu janganlah diambil, ya. Orang yang pernah ada hutang banyak-banyak tu janganlah diambil. Cuba cari orang yang bersih-bersih. Saya percaya banyak orang bersih, ya. Dan kita harap UMNO dapat menjadi role model yang baguslah, ya, dalam pilihan raya ke-15 ini, ya. Berani buat keputusan. Dan kemudian UMNO juga memang aset UMNO banyak, tetapi aset UMNO dah berpecah-pecah, ya. Berpecah-pecah. Masa dia diharamkan tahun 1987-88 tu, aset itu telah kembali pada tokoh-tokoh tertentu, letak nama orang-orang tertentu, ya. Dan akhirnya kita dapati tak boleh balik pada UMNO. So UMNO kena bertatih balik. Adalah yang tinggal-tinggal. Ada bangunan UMNO misalnya diberi nama ketua bahagian sampai sekarang tak lepas, ya. Ada. Ya, tanah-tanah UMNO tu letak nama pemimpin masa tu sampai sekarang tak lepas, ya. Jadi UMNO memang banyak aset tapi banyak dah berpecah, dah hilang. Lepas tu kita dapati UMNO kita kata kena tindakan mahkamah, ya. Masa Datuk Seri Najib dikenakan tindak mahkamah, duit UMNO diambil, dipulangkan tak sebanyak yang diambil. Kemudian juga kita kata harta UMNO yang lain juga. Jadi bagi saya dari segi aset mungkin UMNO sekarang telah kurang. Tetapi saya nak serulah kepada calon-calon nanti UMNO. Tuan-tuan semua nak tanding. Kali ini tuan-tuan berkorbanlah untuk parti, ya. Selama ini memanglah nasib baik selama parti menampung, ya, bagi 100,000 lebih, 200,000 lebih, 500,000 juta, ya, untuk menjalankan pilihan raya awam dan juga umum dan pilihan raya negeri. Tapi sekarang mungkin tak cukup. Jadi tuan-tuan yang bertanding tu kena korban harta benda tuan-tuan untuk jadikan deposit dan kempen-kempen pilihan raya supaya tuan-tuan betul-betul sayangkan parti. Jadi kita semua orang-orang ahli biasa ni hormat. Sebab orang macam ni lah yang kita kata kita start UMNO daripada sebuah parti yang pernah diberi kesenangan, yang pernah dibagi kemewahan, tetapi lepas tu jatuh dan sekarang dia kena bangun balik dan dia bangun dengan kekuatan semangat yang cukup kental. Dan saya percaya harta adalah salah satu perkara yang mesti adalah, ya. Keuangan mesti cukup dalam pilihan yang akan datang. Jadi dari segi kepimpinan tu tak ada masalah UMNO, ya. Kemudian dari segi kita kata rujukan, sumber rujukan. UMNO telah melahirkan negara ini selama 61 tahun sebagai negara yang mewah, maju dan sebagainya. Bagi saya, rujukan itu banyak. Jadi, dari segi rujukan ataupun idea-idea untuk memajukan negara, saya percaya UMNO boleh melahirkan itu dan saya percaya UMNO boleh mentadbir negara ini semula dengan baik. Jadi, bagi saya, kerjasama dengan PAS ini adalah sesuatu perkara yang walaupun Presiden UMNO telah mula berunding, tapi kita pun tak tahu apa keputusannya. Tetapi sebagai orang sejarah macam saya ini, saya harap UMNO kena berhati-hati dengan parti-parti yang memang jelas telah kita kata mengenakan ataupun telah kita kata prank UMNO sekarang, prank budak sekarang kata prank, ya. UMNO beberapa kali, ya, macam bersatu juga, macam juga PAS dah tentu lebih lama dah kenakan UMNO. Jadi bagi saya UMNO patut belajar daripada sejarah, UMNO patut belajar daripada kesilapan yang lepas, dan UMNO patut juga belajar daripada pengalaman bahawa kalau rakan kita yang ikhlas, dia tidak akan sampai hati kenakan kita. Tapi jangan percaya, sebab kalau
dia kata itu kali pertama dia minta maaf, kali kedua ni dia nak buat lebih baik. Bagi saya manusia kalau dia dah biasa memikirkan benda yang ada saja dia punya muslihat lah untuk jatuhkan kita, saya percaya muslihat tu tak hilang dalam kepala dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah conclusion saya. Saya harap UMNO akan berdiri sebagai sebuah parti solo dalam pilihan raya akan datang ini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas, itulah kesimpulan saya. Dan saya percaya dengan izin Allah, kita berdoa yang terbaik bahawa UMNO kena ikhlas dan letakkan pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin yang lebih muda tetapi tidak terlalu muda, sebab terlalu muda pun boleh jadi masalah juga. Dan pemimpin yang berpengalaman juga kena dikekalkan, tetapi pemimpin berpengalaman yang bersih, yang telah menunjukkan sumbangan bakti mereka yang jelas dalam pentadbiran yang lepas. Dan akhir sekali, saya harap negara kita ini akan aman makmur, ekonomi kita akan pulih, kewangan nilai mata duit kita akan naik balik. Dan ini semua berlaku apabila kita ada satu kerajaan yang bijaksana, kerajaan yang stabil, kerajaan yang harmoni, kerajaan yang sentiasa mendukung wawasan negara kita seperti perpaduan adalah sangat penting, ya. Sebab kalau kita bergaduh sama sendiri, kita tak akan mungkin dapat satu pentadbiran yang licin, kerana masa akan diuruskan untuk menguruskan perpecahan, pergaduhan, ya, pemusuhan yang berlaku dalam negara. Jadi parti ataupun gabungan parti yang akan menguruskan negara mestilah yang mengutamakan perpaduan, yang menjaga kestabilan negara, yang menjaga keharmonian, yang menjaga kebebasan agama tetapi mengikut perlembagaan, yang tidak melecehkan orang lain, tidak menghina orang lain. Bagi saya, Malaysia ni dah hidup aman damai 61 tahun. Kita tolaklah 13 Mei. Itu mungkin kerana pengaruh Parti Komunis Melayu yang sangat jelas, itu kajian sejarah. Jadi bagi saya, kita kena ada satu kerajaan yang stabil. Dan kerajaan stabil mestilah kerajaan yang ada pengalaman, kerajaan yang banyak idea, kerajaan yang kita kata mengutamakan keselamatan negara dan bukan hanya sesuatu kaum saja. Harap kita tidak akan mengulang kesalahan kita, ya, sebab manusia bila berkuasa dia boleh buat apa saja, dan kita harap manusia yang akan berkuasa atau golongan yang akan berkuasa masa akan datang adalah orang-orang yang tidak munafik, orang-orang yang tidak membuang masa, dan orang-orang yang akan sentiasa menjaga negara ini, kerana inilah wasiat ataupun perkara yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita semua sebagai rakyatnya, dan Islam sebagai agama persekutuan. Dan saya percaya Islam telah menyelamatkan kita kerana cara pentadbiran Islam adalah pentadbiran yang sentiasa menjaga keharmonian dan tidak memaksa orang lain menjadi pemeluk agama Islam, sebab Islam menghormati orang lain, agama lain, dan Islam adalah satu agama keamanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.